Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul bin Mansur. Kami telah menghasilkan satu inovasi yang berfokuskan kepada subjek sejarah tahun 5. Tajuk yang ketujuh iaitu Perjuangan Kemerdekaan Negara. Konsep yang digunakan adalah seperti permainan monopoli atau lebih dikenali sebagai jutaria. Nama inovasi ini ialah Pelayaran Tanah Melayu atau nama singkatannya PTM. Antara bahan yang digunakan ialah kotak yang mengandungi PTM ini dan manual pengguna. Assalamualaikum, saya Yusmida binti Yunus. Fokus untuk inovasi ini ialah sejarah tahun 5. Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara. Standard pembelajaran 7.1.4 menyatakan kesan campur tangan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Objektif, murid dapat mengenal pasti atau dapat membezakan jenis-jenis pentadbiran akibat campur tangan penjajah, antaranya negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Borneo Utara dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Izzati binti Muhammad Nazarudin. Inovasi kali ini kami menggunakan konsep monopoli dan ataupun jutaria. Okey, tapi kali ini berbezanya ialah kebanyakan barang yang kami guna lebih kepada secara maya ataupun menggunakan apps. Hanya tapak monopoli itu sahaja yang maujud. Okey, oleh itu antara apps yang kami guna ialah word wall, QR code, online dice dan Telegram. Baiklah, untuk bermain permainan pelayaran tanah Melayu ini, dia ada syarat-syaratnya dan ada peraturannya. Okay, antaranya ialah yang pertama, permainan ini boleh bermain seramai 4 orang dan ada seorang yang akan jadi hakim kat situ. Okey, yang kedua, setiap pemain termasuk hakim perlu ada telefon bimbit masing-masing sebab permainan ini banyak memerlukan diorang buka apps, scan QR code semua tu. Okey, kemudian yang ketiga, sebelum memulakan permainan, setiap pemain ni semua akan di-addkan ke dalam satu grup permainan, akan dibagi link untuk dimasukkan dalam grup permainan tu. So maknanya setiap pergerakan ataupun pertukaran tanah ke apa ke semua di dalam grup tersebut. Jadi hakim ini dia akan jadi sebagai pengumpul lah. Maksudnya hakim ni tahu pemain A ni negeri mana, pemain B ni negeri mana. Okey, nak tahu game ni tamat ialah antara pemain tu siapa yang paling banyak dapat mengumpulkan tanah jajahan setiap pentadbiran. Contohnya yang pemain A ni dapat negeri-negeri Selat sahaja, pemain B ni dapat negeri Melayu bersekutu dengan tidak bersekutu, yang lain ni tak dapat. Jadi automatik yang dapat paling banyak pemain B sebab dia dapat kumpulkan Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Baiklah, kita akan teruskan dengan ikon-ikon yang ada di board monopoli di sebelah ini. Okey, jika anda perhatikan, terdapat banyak sangat ikon kat sini. Antaranya ialah penjara, ada gambar pokok, ada QR code, ada kapal layar, tanda soal, tanda seru dan ada scroll kat situ. Okey, jadi setiap ikon-ikon ini ada maksudnya yang tersendiri. Okey, kita akan tengok satu persatu. Baiklah, kita akan mulakan dengan QR code yang berada di sekeliling pelayaran tanah Melayu ini. Kalau anda perhatikan, setiap QR code yang ada di sekeliling ini ada nama negeri masing-masing. Okay, dan setiap nama negeri itu pun ada warna yang berbeza-beza. Ini bagi memudahkan pemain untuk mengumpul
negeri mengikut sistem penjajahan, sistem pentadbiran British. Okey, contoh kalau kita tengok negeri Melaka warna ungu. Jadi warna ungu tu menandakan negeri-negeri selat. Jadi pemain ni perlu mengumpulkanlah semua negeri selat ni. Okay, cara dia, contohlah dia sampai kat negeri Melaka. Okay, macam mana pemain tu nak ambilkan negeri tu? Caranya ialah hanya scan sahaja QR code tersebut. Nanti QR code tu akan keluarkan bendera. Jadi pemain perlu hantar bendera itu kepada grup Telegram yang semua pemain ni ada. Dekat situ nanti hakim tu dapat tahulah yang ni pemain B yang punya. Okey, ikon yang seterusnya ialah ikon gambar polis pegang pemain. Gitu maksudnya bila pemain dia sampai sahaja di kawasan itu, pemain tu perlu ke penjara secara paksa. Tak boleh kompromi, memang kena masuk penjara. Okey, cara dia nak keluar daripada penjara tu, dia kena tunggu 3 round penuh, 3 pusingan penuh, ataupun dia boleh cuba 2 kali untuk dapatkan 2 kali menggunakan dadu untuk dapatkan nombor 6. Kalau dia dapat dua-dua tu 6 dengan cubaan 2 kali, dia dapat keluar terus. Kalau tak, dia kena tunggu 1 pusingan lagi baru dia boleh keluar. Okay, baiklah, ikon yang seterusnya ialah ikon kapal layar. Okay, kalau kapal layar mestilah kita berlayar lama kan. Okay, jadi apabila pemain ni sampai sahaja di kotak kapal layar ini, mereka perlu berhenti selama 2 pusingan. Jadi selepas 2 pusingan baru dia boleh jalan seperti biasa. Seterusnya gambar ikon scroll. Okay, scroll tu menandakan dia perlu tukar tanah yang dia ada secara paksa rela. Bila pemain tu kena je dekat situ, dia boleh pilih siapa-siapa pemain pun untuk ditukar tanah tu. Cara dia, contoh pemain A kena kat situ, lepas tu dia kata pemain B, saya nak tanah Pulau Pinang. Jadi pemain B ni tak nak kena bagi juga tanah tu dekat pemain A. Okay, cara dia cuma pemain A ni cuma perlu scan saja QR code Pulau Pinang itu dan send kepada hakim. Hakim pula perlu delete nama pemain B tu daripada tanah Pulau Pinang. Itu sahaja cara dia. Seterusnya ikon tanda soal. Okey, tanda soal ini ialah soalan. Jadi pemain hanya perlu scan QR code itu untuk menjawab soalan di word wall. Seterusnya tanda seru. Tanda seru ni ialah peluang. Maksudnya dekat peluang ni ada kelebihan yang boleh kita dapat. Okey, cara dia ialah pemain perlu scan QR code itu dan boleh pick kad mana-mana pun dalam word wall itu juga.